Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita yang kita berselawat pada Nabi Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidul Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala alika tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadah di atas mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan semuanya dalam panjang umur, sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu makrifat, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kitab kita yang kita nak sebutkan tadi, iaitu Fiqhul Ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita telah selesai dalam membicarakan pelajaran semalam mengenai khitan, iaitu sunat. Ya, kita telah sebutkan sunat itu wajib bagi anak lelaki dan perempuan. Itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sunat kita lakukan sunat itu pada umur anak itu 7 hari. Kalau tak dapat 7 hari, kalau sekiranya dapat buat 14 hari, ataupun pada umurnya 21 hari atau 40 hari. Tapi janganlah sampai dah besar, ya. Kalau sekiranya dah besar, menjadi wajib pula dia dikhitankan sebelum saat dia masuk umur baligh. Itu dah menjadi wajib. Dan kita juga telah menyebutkan tentang kita mewarnakan rambut. Kita dah mengatakan mewarnakan rambut itu haram. Kalau mewarnakan rambut itu warna hitam, baik lelaki atau perempuan. Itu kalau orang yang sudah berumur lebih pada 40 tahun, ya. Kalau rendah daripada 40 tahun, maka situ ada pendapatnya berbeza, kerana mungkin rambut dia beruban kerana dia punya rambut penyakit, ya. Tapi kalau dah lebih 40 tahun, itu memang sudah tanda orang tua. Jadi untuk orang lelaki atau perempuan haram dia mewarnakan warna hitam. Tapi kalau nak warna yang lain, maka ada pendapat yang mengatakan boleh, ya, seperti mewarnakan warna inai, ya, warna merah itu dibolehkan. Dan demikian pula kita telah mengatakan kalau untuk orang yang nak pergi perang, dia nak pakai warna hitam supaya rambut dia hitam supaya nampak muda, menakutkan musuh ataupun isteri, untuk mencantikkan dirinya dengan izin suami, untuk menggembirakan suaminya, maka itu diharuskan, dikecualikan, ya. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita bicara tentang bab cincin, ya, memakai cincin sunat di jari kelingking tangan kanan, ya. Kalau selain pada jari kelingking itu, maka makruh kalau kita pakai cincinnya. Tetapi kalau dia nak pakai cincin pada semua jari-jarinya lebih dari satu, maka ada pendapat yang mengatakan haram, kerana itu satu pembaziran. Ya, begitulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita telah sampai di muka surat 157, yang dimana tuan pengarang kita mendatangkan beberapa khulasah kesimpulan daripada perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam beberapa perkara yang telah disebutkan dalam pelajaran kita. Dan kita pun semalam kita berhenti situ, iaitu pada faedah yang ke-7 muka surat 157.
Jadi saya akan bacakan sekejap, dan tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mulakan pelajaran kita dengan kita baca Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga kepada sekalian ahli keluarganya yang kita kasihi, dan sekalian para sahabatnya yang kita ridai, dan sekalian para alim-alim ulama yang telah menyampaikan agama kepada kita, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga kepada guru kita yang telah menulis kitab ini, yaitu Al-Habib As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga beliau mengambil ilmunya daripada beberapa tokoh ulama, khususnya daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua-dua guru kita ini yang masih hidup lagi dipanjangkan umur, sihat walafiat, dan dipelihara daripada sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati semua rohnya para alim-alim ulama kita yang terdahulu, dan demikian juga diberkatkan ilmu mereka kepada kita. Dengan itu mari kita sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Tuhan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin, yaitu pada muka surat 157 pada perkataan faedah yang ketujuh. Faedah, jadi ada faedah. Beberapa perbezaan antara kaum laki-laki dan perempuan dari segi hukum. Perbezaan antara kaum laki-laki dan perempuan dari segi hukum terjadi pada beberapa masalah. Ini dia punya kesimpulan yang telah kita bicarakan terdahulu, ya. Jadi kita boleh ingatkan kembali. Pertama, kaum laki-laki sunat membersihkan bulu kemaluannya dengan cara cukur, memakai pisau cukur. Sedangkan kaum perempuan disunatkan dengan mencabutnya, yaitu bulu kemaluannya. Tapi kalau sakit, pakai pisau cukur pemulih seperti yang kita dah sebutkan. Yang kedua, ukuran batas aurat laki-laki berbeza dengan perempuan. Kita kaum lelaki, aurat kita antara pusat dan lutut di depan siapa pun, melainkan depan isteri kita tidak ada aurat, ya. Tapi kalau depan siapa pun, dia antara pusat dan lutut. Tetapi kalau orang perempuan, auratnya tu daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, melainkan muka dan dua tapak tangan sahaja yang dibolehkan dinampakkan dia, ya. Itu untuk orang perempuan. Itu maupun di dalam solat ataupun di luar solat berhadapan dengan lelaki yang halal nikah. Kalau depan keluarga yang haram nikah seperti depan mak, ayah, adik-beradik, maka aurat wanita itu ialah antara pusat dan lutut juga. Tapi janganlah hanya pusat lutut aja, ya. Tutuplah dada tu, ya. Macam itulah dia. Yang ketiga, kaum laki-laki tidak boleh menjadi makmum jika imamnya perempuan. Dan jika sebaliknya, maknanya kalau lelaki jadi imam, perempuan makmum, boleh, ya. Itu memanglah kita tahu, ya. Orang perempuan memang tak boleh jadi imam untuk orang lelaki-lelaki. Orang lelaki lah yang kena jadi imam. Jadi ada juga yang kita telah dengar, ada seorang orang yang pandai, tetapi sayangnya dia telah membuat fahaman orang perempuan boleh jadi imam. Dia pun khutbah Jumaat, dia pun jadi imam Jumaat, ya. Ini telah berlaku di Amerika, ya. Orang Islam, tapi itulah dia. Yang keempat, kaum laki-laki wajib hadir salat Jumaat, sedangkan perempuan tak wajib. Jadi sekarang kita wajib salat Jumaat ini wajib kita hadir tiap-tiap hari Jumaat. Bukan kata 3 minggu sekali, tidak. Tiap-tiap Jumaat kita wajib hadir. Tapi ustaz sekarang ni dah kena booking, kita wajib usaha untuk booking. Ada orang booking pakai nama orang lain, pakai email orang lain, dapat pula pakai nama isteri, nama anak, dapat pula. Tak apalah, sebab memang dia tu wajib. Habis orang lain tak dapat tu, tak usaha. Sekarang dah ada 3 slot, dan kemudian dia tambah dan jumlahnya 100 orang sekali, satu kali semayang. Sampai ada masjid yang nak penuh 50 orang pun tak penuh juga. Lebih-lebih lagi pada slot ketiga. Jadi di sini kalau ada orang yang dapat tiap-tiap Jumaat, ya silakan. Sebab memang wajib untuk orang lelaki solat Jumaat tiap-tiap hari Jumaat. Habis tak bagi orang lain bukan tak bagi orang lain, orang lain pun pemalas nak booking. Dia kata, alah tak apa, jangan.
kita wajib solat Jumaat, ya. Kita tak cuba, tak try, tak usaha, kemudian kita just give up saja, tak payahlah, leceh lah, berdosa kita, ya. Jangan kita abaikan solat Jumaat. Melainkan kalau sakit, uzur, itu lain cerita. Yang kelima, kaum laki-laki boleh mengumandangkan azan, sedangkan perempuan tak boleh azan. Kalau perempuan azan apa jadi? Masjid penuh, tuan-tuan. Kenapa penuh? Bukan pasal nak sembahyang, nak dengar, nak tengok siapa yang azan. Sedap suara dia. Orang perempuan suara dia merdu. Yang keenam, kaum laki-laki tidak boleh memakai kain sutera, sedangkan kaum perempuan boleh. Itulah kita sebutkan, ya, kain sutera, tapi sutera yang asli, yang daripada kita katakan ulat sutera tu, ya. Tetapi kalau sutera tu dah bercampur, di mana campuran itu lebih yang bukan sutera, suteranya tak sampai 50%, itu harus. Tetapi kalau sekiranya suteranya lebih daripada yang bukan sutera, maka tak boleh. Ini untuk orang lelaki tak boleh, orang perempuan harus, ya. Dan yang ketujuh, kaum laki-laki sunat mengeraskan suara tatkala mengumandangkan takbir Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Kuatkan suara dia. Orang perempuan tak disunatkan suara kuat, baca perlahan cukup. Yang ke-8, kaum laki-laki tidak boleh memakai hina. Hina tu inai lah, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Orang perempuan boleh. Jadi orang lelaki kalau jadi pengantin, jangan dipakaikan hina, ya. Sebab kadang-kadang jadi adat kita, pengantin lelaki pun pakai hina, perempuan pun pakai hina. Jauh, jangan, ya. Orang lelaki jangan pakaikan hina, ya. Itu tak boleh, haram, ya. Yang ke-9, kaum laki-laki boleh bermusafir tanpa mahram, tapi orang perempuan tak boleh musafir kecuali bersama mahram. Itulah keadaannya zaman dulu. Kalau nak musafir seorang-seorang tak bahaya di tengah perjalanan. Tapi sekarang ni pun dalam keadaan aman, di mana perjalanan semua tu daripada airport ke airport, ya. Nah, kemudian berjalan pun beramai dengan rombongan, ya, macam orang pergi haji ke umrah, kan. Itu diharuskan pada pendapat setengah ulama. Yang ke-10, kaum laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Daripada emas orang lelaki tak boleh pakai. Tak boleh pakai rantai, tak pakai gelang, tak pakai cincin emas, tak boleh. Tapi orang perempuan boleh. Tapi orang lelaki boleh pakai cincin perak. Itu sunat, ya. Itulah kita sebutkan semalam. Baiklah tuan-tuan, jadi hari ini kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-7, iaitu bab wudu. Jadi berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihumikum fid darani amin. Definisi wudu. Wudu dari segi bahasa adalah nama dari membasuh sebahagian anggota tubuh meskipun dengan niat atau tidak niat. Itu dari segi bahasa. Wudu membasuh bahagian tubuh. Tapi dari segi syariat adalah wudu itu nama dari membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat yang tertentu, dengan cara yang tertentu. Itu dari segi syariat. Bila kita kata syariat itu mana? Undang-undang Islam. Apa tu? Bila kata wudu, ialah dia membasuh tubuh kita yang anggota tertentu dengan niat yang tertentu dan dengan cara tertentu. Jadi macam mana ini maksudkan tertentu-tertentu tu? Itulah penjelasan dari definisi wudu, ialah membasuh anggota tertentu, iaitu maksudnya anggota wajah, tangan, kepala dan kaki. Itu anggota tertentu. Dengan niatnya tertentu, iaitu maksudnya ialah harus, mesti. Harus tu di segi bahasa Indonesia ni, kalau dikata harus, maknanya mesti, ya. Mesti dengan niat untuk mengangkat hadas atau untuk berwuduk dan lain-lain. Mesti dengan niat. Kalau sekadar kita basuh muka tak niat, tak sah. Dan dengan cara tertentu. Cara tertentu iaitu maksudnya ialah mengikut sesuai dengan urutan dia, ikut tertib. Seperti mana yang Rasulullah SAW telah melakukan wuduk. Jadi itu kita ikut Nabi Rasulullah SAW. Kemudian tuan pengarang kita mendatangkan faedah. Perbezaan antara lafaz wudu dan wadu. Waw dengan baris depan, wudu. Waw dengan baris atas, wadu. Wadu, wudu. Apa beza? Sini sebut bezanya. Wudu adalah gerakan dalam melakukan wudu. Itu kita bergerak tangan kita, ya, kita bergerakkan cuci muka. Ini namanya wudu.
Wudhu adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Itu airnya tu, air yang digunakan untuk berwudhu, itu air itu namanya wudhu. Itu dari segi bahasa lah. Ini sebagai tambahan untuk kita punya pengetahuan bahasa Arab. Tak tahu pun tak apa ya. Yang B, di muka surat 161, keutamaan fadilat wudhu. Keutamaan fadilat dalam berwudhu telah diterangkan dalam hadis bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba itu berwudhu dengan sebaik-baik wudhu kecuali diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi maknanya kelebihan dia diampunkan dosa. Masya Allah, bagus ni. Yang telah lalu dan yang akan datang. Wow, kalau gitu ustaz kita boleh buat suka-suka dosa lagi. Tidak. Orang yang seperti ini, maknanya orang tu jaga dia punya hukum agama. Kalau pun dia terjatuh dalam dosa, astagfirullah, cepat-cepat dia istighfar dan bertaubat pada Allah. Jadi kalau orang yang memang suka buat dosa, dia pun pemalas juga nak buat wuduk dengan betul-betul. Seperti mana yang kata Nabi tadi, tidaklah seorang hamba itu berwuduk dengan sebaik-baik wuduk. Apa mana sebaik-baik wuduk? Sempurna. Semua sunat-sunatnya dijaga. Yang wajib disempurnakan. Yang makro semua ditinggalkan. Itu barulah sempurna. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwuduk dengan sebaik-baik wuduk, maka dosa-dosa yang akan keluar daripada badannya sampai melewati kuku-kukunya. Jadi dosa-dosa ni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa di mana bila kita cuci muka, dosa mata kita, dosa mulut kita, semuanya mengalir keluar. Kalau kita cuci tangan, semua dosa tangan kita keluar sampai ke ujung-ujung kuku kita, air dosa kita keluar. Satu masa Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berada di samping seorang pemuda yang berwuduk. Kemudian lepas pemuda tu berwuduk, Imam Abu Hanifah pun tegur dia, awak jangan derhaka pada mak. Terkejut orang ini, macam mana Imam tahu? Aku nampak daripada air wuduk kau tu, dosa kau kepada mak kau tu mengalir. Masya Allah ya. Jadi itu wali-wali Allah ni, ulama-ulama kita ni bukan sekadar ulama, tapi mereka juga adalah awliya, wali-wali Allah. Masya Allah ya. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kelebihan wuduk ya, kita membasuh anggota kita, basuh telinga, basuh mata, basuh kaki tangan, mulut kita, koma-koma, semua tu dosa-dosa. Tapi ni dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti zina, bunuh orang, mencuri harta orang, itu kita kena taubatan nasuha ya. Tidak terhilang, tak terhapus dengan sekadar berwuduk. Dan diriwayatkan daripada hadis daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal setelah salat subuh, wahai Bilal, khabarkan kepadaku atas amalan yang paling mulia yang kamu amalkan setelah kamu masuk agama Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di dekatku di syurga. Maka Bilal menjawab, tidak ada amalan yang lebih aku harapkan pahalanya melebihi dari amalan jika aku berwuduk pada setiap waktu, baik malam atau siang, kecuali aku solat dengan wuduk tersebut sebanyak apa yang ditakdirkan untukku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi SAW waktu malam Isra Mi'raj, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril melihat syurga. Jadi Nabi melihat syurga dan Nabi dengar tak. Ini bunyi tapak kaki teropahnya Bilal ni. Nabi boleh cam tuan-tuan. Orang jalan macam kita juga, setengah-setengah kita, ini mak aku datang ni. Macam mana tu? Aku cam lah mak aku yang jalan tu. Kaki dia tu selalu mengheret aja, dia punya teropak, dia tak jalan betul-betul. Umpamanya. Jadi macam tu lah Nabi cam. Ini Bilal punya sandal ni, dia berjalan ni. Jadi Nabi bila balik, Nabi tanya, apakah amalan kau ya Bilal, yang kau sangat harapkan diterima Allah, yang sampai aku dengar kau punya tapak terompah kau dalam syurga? Maknanya Sayyidina Bilal ni ahli syurga. Itu sudah cukup untuk buktikan sahabat ni, Sayyidina Bilal, ahli syurga. Maka dia pun berkatalah, ya Rasulullah, setiap kali bila aku wuduk, aku sembahyang sunat, tak kiralah siang atau malam. Jadi sembahyang apa tu Ustaz? Sembahyang sunat wuduk.
Sayyidina Bilal tak namakan sunat wuduk, tapi ulama-ulama kita menamakan. Jadi sebab awak ambil wuduk, awak sembahyang sunat itu, jadi sunat ini kerana ambil wuduk, namakanlah dia sunat wuduk. Jadi sunat wuduk ni boleh dibuat bila-bila masa, siang atau malam, walaupun pada waktu haram pun. Ustaz, waktu haram pun boleh? Boleh. Itu telah kita sebutkan dalam bab pelajaran waktu-waktu yang diharamkan solat, tapi kita dah sebutkan solat wuduk boleh dilakukan bila-bila masa walaupun waktu haram. InsyaAllah dalam buku ini pun kita akan sampai lagi pada bab tersebut. Para salafus salih berkata, dianjurkan bagi seorang untuk selalu dalam keadaan berwuduk. Ini anjuran. Kalau boleh setiap kali kita adalah keluar daripada qada hajat, ambil wuduk. Setiap kali kita batal wuduk, ambil wuduk. Betul yang bagus ya. Di dalam hadis kursi dijelaskan, Allah berfirman kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, jika kamu tertimpa musibah sedangkan kamu tidak dalam keadaan berwuduk, maka janganlah kamu salahkan siapa pun kecuali dirimu sendiri. Masya Allah. Kalau kena musibah dalam keadaan kita tak ada wuduk, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri. Maknanya orang yang tak dalam keadaan berwuduk, musibah tu dekat dengan dia. Allah. Habis Ustaz, macam mana nak selamatkan? Ambil wuduk. Selalu jaga wuduk. Masya Allah. Jadi orang alim-alim ulama ni, orang salihin selalu ada wuduk. Kalau batal saya cepat-cepat dah ambil wuduk. Itu tuan-tuan ya. Sunat ya, kita buat macam tu. Selalulah dalam hadis Nabi sabda, selalulah dalam keadaan berwuduk, dan saya kamu akan diberi kelancaran rezeki. Ni murah rezeki pula. Sekarang kita susah Ustaz, ekonomi kita down. Selalu jaga wuduk insyaAllah. Kenapa? Sebab orang yang jaga wuduk ni, dia dalam bersih, dia selawat pun dalam wuduk. Seorang ulama Syahrampur, seorang ulama Syekhul Hadis, Syekh Zakaria, beliau ini waktu di masa belajar dahulu, belajar dengan guru dia, maka dia batal wuduk. Kemudian guru dia tanya, siapakah nama Nabi kita? Dia tak jawab. Guru dia rotan dia tak jawab juga. Allahumma salli alaihi. Tapi besoknya gurunya panggil sekali, siapa nama Nabi kita? Dia jawab, Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa kau tak jawab semalam? Aku tanya. Semalam saya tak ada wuduk. Saya tak mau menyebut nama Nabi dengan saya tak ada wuduk. Masya Allah. Dia jaga tuan-tuan. Nak menyebut nama Nabi pun dalam wuduk. Masya Allah. Kita jagalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau boleh kita sentiasa dalam wuduk. Tapi ustaz kita ni jaga dalam wuduk ni, tapi selalu kadang-kadang kita terlanggar isteri kita, terlanggar suami kita, batal lah wuduk kita. Yelah, kita jaga-jagalah. Tapi janganlah terlalu menjaga sampai kita pun jauh pula dengan isteri pula atau dengan suami. Bang, jauh-jauh bang, jangan dekat-dekat. Kau ni mengada-ngada pula. Nanti aku cari orang lain baru kau tahu. Apa susah juga tu ya. Tapi tak apalah ya, kita seberapa dapat kita jagalah ya. Para salafus salih berkata, salafus salih ni mana orang-orang salaf. Salaf tu maknanya yang hidup 300 tahun yang awal Islam. Ya, salih tu orang baik-baik. Jadi orang-orang yang hidup pada 300 tahun awal Islam yang salihin, mereka berkata seorang yang selalu dalam keadaan berwuduk akan mendapat 7 kemuliaan. Bagus ni. Pertama, malaikat senang menjadi temannya. Malaikat dekat dia. Setan jauh lah. Kalau malaikat dia dekat, setan jauh. Yang kedua, pahala selalu tertulis untuk selalu dapat pahala. Masya Allah. Sebab dalam wuduk dia berzikir, berselawat ya. Dan yang ketiga, anggota tubuhnya selalu berzikir. Badan kita ni pun berzikir. Kaki tangan kita semua berzikir. Sebab kita dalam keadaan berwuduk. Masya Allah. Yang keempat, tidak akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam tatkala salat berjemaah. Kenapa Ustaz? Dia garantinya orang macam ini akan dapat salat jemaah pada takbiratul ihram imam. Maknanya pada mula rakaat pertama dia akan dapat. Kenapa? Sebab dia dah siap sedia dah. Azan, qamat, terus masuk saf, Allahu Akbar. Awak tak ambil wuduk? Aku dah sentiasa dalam wuduk. Nampak? Jadi orang yang sentiasa dalam wuduk ni takkan lepas daripada sembahyang berjemaah takbiratul ihram. Yang kelima, Allah SWT mengutus malaikat untuk menjaga dirinya dari keburukan manusia dan jin jika dia tidur. Kalau kita tidur, kita dalam wuduk, orang nak buat sihir ataupun jin nak datang goda kita, setan nak masuk pada kita, tak boleh masuk. Kenapa? Sebab kita dalam wuduk. Jadi wuduk ni macam perisai. Nampak tuan-tuan? Bagus kita tidur dalam wuduk. Jagalah ya. Yang keenam, dimudahkan tatkala mengalami sakratul maut. Waktu dia dalam sakratul maut, dia dalam wuduk, Allah mudahkan dia.
roh dia keluar dengan tanpa banyak kesiksaannya. Yang ketujuh, selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala selama dia dalam keadaan berwudu. Allah senantiasa pelihara dia, jaga dia, selamat dia daripada azab ataupun balak musibah apa nak terkena pada dia, Allah pelihara dia, Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi itulah kelebihan kita sentiasa dalam berwudu. Dan masuk kita muka surat 163. Muka surat 163 C. Dalil diwajibkannya berwudu. Inilah dalilnya firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku, dan usaplah kepalamu, mana sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Itu 4 anggota. Basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, dan basuh kaki sampai ke mata kaki. Itulah dia 4 anggota yang wajib dibasuh dalam masa kita berwuduk. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Faedah, wuduk diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj bersamaan dengan kewajipan salat. Jadi kita dah tahu ya, bilakah kita wajib salat? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah pada malam peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi nak salat kena ada wuduk. Maka wuduk pun dijadi wajib pada malam Isra' dan Mi'raj itu. Jadi dengan wajib salat, maka wajiblah berwuduk ya. Maka wuduk adalah amalan ibadah yang juga telah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi dahulu pun wuduk juga. Disebutkan sebagian ulama bahawa salat dan wuduk ini satu perkara yang sudah berlaku pada nabi-nabi dahulu. Mereka pun salat juga. Ustaz, diorang pada rukuk ada sujud? Ada. Cuma mungkin bezanya, kalaulah ada beza, berapa jumlahnya. Kita 5 waktu, tapi mungkin mereka lebih lagi. Dan kita pula ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Mereka mungkin lebih lagi, Allahu'alam. Pokoknya, cara dia punya pergerakan dia tu berdiri, rukuk, tidak sujud, ada. Itu dalam Quran Allah mengatakan pada Siti Maryam, ya Maryam ruk'i wasjudi, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Jadi itu ada dalam Al-Quran. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa umat zaman dahulu pun ada wuduk dan ada juga salat. Cuma bezanya mungkin dari segi bilangan jumlahnya, Allahu'alam. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wudukku dan wuduk para nabi sebelumku. Itu Nabi dah sebut dah ya. Hukum wuduk terbagi 4. Oh, Masya Allah. Kita tengok wuduk tu memang wajib saja. Tapi ada pula 4 hukum wuduk. Pertama, wajib. Wajib wuduk dari hadas ketika akan melakukan ibadat seperti salat dan tawaf. Jadi itu wajiblah. Kita nak salat, nak tawaf ya. Ada beberapa perkara yang wajib berwuduk sebelum kita mengerjakannya. Antaranya salat dan tawaf. Itu dia hukumnya. Yang kedua, sunat. Mengulangi wuduk. Tajdidul wuduk. Itu mengulangi. Setelah wuduk yang pertama digunakan untuk salat fardu atau sunat. Dan sebelum batalnya wuduk yang pertama. Kita dah ambil wuduk, kita dah salat fardu zuhur. Dan kemudian kita dah dalam masa dah wuduk lagi, masuk waktu asar. Kita pun nak ambil wuduk lagi. Itu namanya tajdidul wuduk. Renewal, memperbaharui wuduk. Hukumnya sunat. Jadi kalau kita katakan nurun ala nur, cahaya atas cahaya, dapat double lah pahala. Pahala wajib dah sedapat, kemudian dapat lagi pahala dengan dia buat yang sunat. Jadi itu bagus kalau kita buat macam tu. Kalau ustaz saya dah ada wuduk, tak apa, ambil wuduk lagi. Itu tajdidul wuduk. Tetapi kalau sekiranya wuduk tu sudah dipakai, dah dipakai untuk solat sunat atau solat wajib. Tapi kalau belum dipakai, hukumnya makruh. Ini disebutkan nombor 3. Makruh mengulangi wuduk sebelum menggunakan wuduk yang pertama untuk solat fardu atau solat sunat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia dah ambil wuduk, tapi dia belum sembahyang wajib, belum sembahyang sunat. Kemudian lepas tu bila dah sampai masa nak solat, nak ambil wuduk lagi lah. Kau ni ada wuduk? Yelah ni aku nak tajdidul wuduk, renew my wuduk.
Makruh. Kenapa? Tadi wuduk kau ambil tu kau belum pakai lagi. Belum solat sunat, belum solat fardu. Jadi tak boleh. Tak disunatkan, bahkan makruh. Kenapa? Membazir. Itu tuan-tuan. Dan wuduk itu menjadi haram. Melakukan wuduk bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau nifas dengan niatan ibadah. Dengan niat untuk buat ibadat. Lain halnya jika hanya sebatas membersihkan anggota tubuh, maka hukumnya adalah boleh. Kalau perempuan dalam haid, perempuan dalam nifas, boleh sembahyang? Tak boleh, haram. Tak boleh salat. Dah tak boleh salat, buat apa namanya wuduk? Tak adalah kita saja nak jaga diri dalam wuduk. Tidak. Kalau awak niat untuk ambil wuduk, maka itu jadi haram. Pasal awak tak boleh salat dan awak dengan itu tak boleh ambil wuduk. Habis ustaz nak bersihkan tangan, mencuci muka, itu tak apalah. Itu hukum adat. Adat tu mana kita kebiasaan cuci muka kita, cuci tangan. Itu harus, tapi tak semestinya kita niatkan untuk berwuduk. Fardu wuduk. Rukun-rukun wuduk ada 6. Dan dari segi dalilnya, 4 daripada Quran, iaitu membasuh muka, tangan, sapu kepala dan cuci kaki. Dan 2 rukun daripada hadis, iaitu rukun niat dan tertib. Jadi semua rukun wuduk ada 6 ya. Jadi sekarang tuan pengarang kita nak membahaskan tentang rukun wuduk ini. Jadi kita dah tahu rukun Islam 6 perkara. Rukun wuduk pun 6 perkara. Jadi bila kita kata rukun, tak boleh tinggal. Satu pun tak boleh tinggal. 6 ni mesti ada. Kalau salah satu tinggal atau tak sempurna, maka wuduk tak sah. Bila wuduk tidak sah, tak sahlah salatnya. Itu kena jagalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita bila berwuduk, ini 6 rukun wuduk ni pastikannya sempurna. Rukun-rukun wuduk. Ini kita boleh namakan rukun wuduk, fardu wuduk ya, boleh saja ya. Atau kita kata wajib-wajib dalam wuduk, itu semua maknanya sama. Ada 6. Pertama, rukun pertama niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kita punya amalan semuanya ada niat. Kita bangun pagi ada niat. Kenapa nak bangun subuh? Kita keluar dari rumah ada niat. Kenapa nak pergi kerja? Kita masuk ke rumah pergi ke dapur. Kenapa? Lapar nak makan. Semua ada niat. Jadi bila kita dalam berwuduk cuci muka, kenapa kau cuci muka? Untuk apa? Takkan tak ada niat. Mesti ada niat. Niat kau nak semalat, nak salat kan? Itulah tu niat untuk nak berwuduk. Itu tuan-tuan ya. Dan begitulah sabda Nabi SAW, la amala liman la niyatalah. Tidak terhitung amalan seorang jika tak ada niat. Jadi kalau tak ada niat, tak sahlah dia punya wuduk. Semua perkara, dia keluar zakat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia tak ada niat. Tak ada niat, tak sah. Sebab tu niat tu menjadi rukun yang pertama, yang asas dia. Dan yang kedua, baiklah sekarang kalau kita kata niat tu wajib. Sekarang kita bahaskan bab niat pula. Di mana tempat niat? Tempat niat adalah dalam hati, iaitu berniat untuk menghilangkan, mengangkat hadas atau bersuci untuk mengerjakan salat, dan disunatkan untuk melafazkannya. Contoh lafaz niat. Jadi di sini wajib niat. Tapi wajib niat tu di mana? Di hati ya. Dalam hati kita lah. Niat apa ustaz? Memang untuk mengangkat hadas, untuk kita bersuci, untuk kita berwudu, itu kita niat kita. Tapi sunat kita melafazkan niat. Ini disebutkan lafaz niat dia, nawaitu fardal wudu ya, ataupun nawaitu raf'al hadath al asghar lillahi ta'ala ya. Aku niat berwudu, ataupun disebut aku niat mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu dia punya niat dia dalam hati kita. Dan lafaz kat lidah tu nawaitu raf'al hadas atau nawaitu fardal wudu. Baiklah, ni ustaz, ini kita niat ni dengan kita lafazkan ni orang kata ni bid'ah tau. Nabi tak buat. Jawapannya kita tak mengatakan itu Nabi tak buat kerana semata-mata kita tak tahu Nabi buat atau tidak. Memang tak ada riwayat hadis Nabi tak ada menyebutkan, sahabat tak sebut Nabi baca nawaitu. Tapi Nabi mungkin baca, kita tak dengar. Kita pun tak tahu, sahabat pun tak tahu. Tetapi dari segi dasarnya,
Nawaitu ini dia membantu kita niat. Sebab bila kita dah letakkan kita punya fokus kita, nawaitul wudu, nawaitul fardal wudu, aku niat menunaikan fardu wudu. Jadi dalam fikiran dia sudah ada untuk berwudu. Jadi apabila air itu kena kat muka dia, dia pun niat aku berniat berwudu, atau aku niat mengangkat hadas kecil kan. Jadi membantu perkara yang wajib, dapat pahala. Seperti sekarang kita nak baca Quran, kita mata rabun tak nampak, kita pun pakai cermin mata. Zaman Nabi mana ada cermin mata lah. Ya betul, tak ada cermin mata. Tapi dengan cermin mata ini dapat aku baca Quran. Maka ini cermin mata, walaupun nama bid'ah, tapi bukan haram. Bahkan dapat pahala pula orang yang hadiahkan kita. Saya hadiahkan ustaz cermin mata, jadi pakai dapat baca Quran. Kita dapat pahala pula. Jadi macam tu tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada perkara ini orang yang tak setuju mengatakan bid'ah, tetapi ulama kita telah membuatkan dia punya panduan dia seperti apa yang telah kita sebutkan tadi. B. Waktu berniat. Bila nak niat? Jadi niat tu dalam hati. Dia melafazkan tu sunat. Maka waktu berniat harus bersamaan dengan membasuh wajah. Kerana wajah merupakan rukun pertama dari rukun-rukun wudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ibda'u bima bada'allahu bi. Mulailah sesuatu itu sebagaimana Allah Ta'ala memulainya. Jadi Allah SWT dalam Quran menyebutkan, Faksilu wujuhakum, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai siku, sapu kepala dan cucilah kaki sampai buku lali. Jadi Allah sebut, the first one Allah sebut ialah wajah. Jadi wajah ni ialah rukun, anggota yang pertama. Jadi apabila kita basuh muka kita, kita niat, aku niat berwudu, atau aku wudu mengangkat hadas kecil, atau sebagainya akan disebutkan nanti. Jadi itulah tuan-tuannya. Bilakah kita nak niat? Bila air itu terkena kepada wajah kita. Kerana wajah merupakan anggota pertama dalam wudu. Baiklah, jadi sekarang kita sudah tahu wajib niat dalam hati. Saat mulanya kita nak jatuh niat itu waktu kita basuh muka. Lafaz niat dalam berwudu. Jadi macam mana lafaz niat? Lafaz tu yang kita lafazkan, kita keluar kat lidah kita. Niat tu yang dalam hati kita. Jadi lafaz kita niat dalam berwuduk boleh dengan lafaz apapun. Sebagai contoh, apapun boleh. Dengan lafaz, aku niat berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Jadi aku niat berwuduk. Jadi ada setengah kitab sebut, aku berwuduk. Sebab dalam hati itu dah memang dikira niat lah. Aku berwuduk. Ataupun dia niat, aku mengangkat hadas kecil. Jadi di sini sebutkan sekali jalan, aku niat berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Ada setengah kita terus, aku mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil tu makna berwuduk lah, sama lah ya. Dan yang B dengan lafaz, aku niat bersuci untuk solat. Aku niat bersuci, aku bersuci untuk solat. Dalam hati lah ni. Dan lafaz yang ketiga caranya ialah aku niat fardu wuduk. Sebab wuduk ni fardu. Untuk nak solat tu mestilah ada wuduk. Aku niat fardu wuduk. Jadi di sini ada beberapa cara untuk kita jatuh niat. Allah Ustaz, mana satunya apa? Yang senang saja, aku berwuduk kerana Allah. Sudah. Atau aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Macam itulah. Itulah yang mudah dalam hati kita. Kalau yang kita nak lafazkan, nawaitu rafal hadas, atau nawaitu fardal wuduk, yang kita dah sebut tadilah. Cuma kalau kita dalam toilet, kita tak boleh lah nak baca nawaitu ni semua tak boleh. Sebab dalam toilet tak boleh kita bercakap, apalagi nak menyebut nama-nama Allah. Tapi kalau kita di tempat waktu wudu, tempat masjid-masjid kan, ataupun di sink luar tempat basuh tangan, kita baca nawaitu tak apa. Tapi dalam toilet tu janganlah ya. Baik, tadi kita katakan sebutkan lafaz atau lafaz niat tu. Kecuali pada 3 masalah, maka harus menggunakan lafaz yang khusus. Ini kena perhatikan ya, semua para jemaah sekalian perhatikan. Jadi dalam mengambil wuduk ni, kita kata tadi apa niat pun tak apa. Aku niat berwuduk, aku niat bersuci, aku niat untuk kita katakan mengangkat hadas kecil ya. Tetap aku niat fardu wuduk. Tetapi ada
Tiga masalah yang ada niat yang khusus, tak boleh campur niat yang lain. Macam mana tu? Sekarang kita sebut. Yang pertama, bagi anak yang belum baligh, maka cara niatnya tak kala mengerjakan wuduk adalah dengan niat berwuduk sahaja. Kerana berwuduk merupakan hal yang wajib bagi seorang jika ingin mengerjakan solat. Dan tidak sah. Jadi, anak kecil, kita nak ajak dia solat. Ya? Kita suruh dia niat. Niat apa ustaz? Niat apa bapa? Aku niat berwuduk kerana Allah. Itu saja. Sebab wuduk tu mesti wajib sebelum nak solat. Tapi dia tak boleh jatuhkan niat fardu wuduk. Dan tidak sah jika dia niat fardu wuduk. Jadi kalau si anak ini dia niat, aku berniat fardu wuduk kerana Allah. Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana perkara wuduk adalah wajib baginya sedangkan dia belum memasuki usia baligh. Bila dia wajib solat anak-anak? Bila dia sudah baligh. Selagi dia belum baligh, dia belum wajib. Tapi ustaz, kita nak latih dia. Betul nak latih dia, tapi dia belum wajib. Jadi bila dia dalam wuduk, dia tak boleh niat niat fardu wuduk. Sebab dia belum fardu lagi, belum wajib lagi dia untuk solat. Jadi tak boleh sebutkan fardu wuduk. Macam mana? Aku berwuduk. Itu saja. Aku berwuduk. Tak payah sebut fardu ya. Itu untuk anak-anak kecil. Jadi pada bapa-bapa yang bawa anaknya untuk latih-latih solat ya, ajarkan dan niat tu, aku berwuduk kerana Allah. Itu saja. Yang kedua, bagi seorang yang ingin mengulangi wuduknya, tajdidul wuduk, renew wuduk. Sebelum batal wuduk yang telah dilakukan, maka niatnya adalah mengulangi wuduk, iaitu tajdidul wuduk. Dan tidak sah jika niat untuk mengangkat hadas kecil kerana dia belum lagi berhadas. Hadas tu maknanya dia tak ada wuduk, dia dah batal. Jadi itu kita pun aku mengangkat hadas kecil. Tapi sekarang ini kita tak batal, kita masih ada wuduk. Cuma kita nak perbaharui kerana kita tadi dah ambil wuduk ke salat az-zuhur, sekarang salat asar, aku nak ambil lagi yang baru. Itu kan ustaz kata sunat. Tapi niat dia tu kena betulkan. Niatnya aku tajdidul wuduk, aku memperbaharui wuduk. Macam tu ustaz. Macam tu. Kalau dia niat aku niat mengangkat hadas kecil, tak sah. Sebab kau bukan berhadas, kau masih lagi dalam wuduk. Nampak tuan-tuan? Masya Allah ya. Ini pun perkara ni jarang-jarang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih kita yang lain-lain lah. Jadi tuan-tuan beruntung ya. Masya Allah pengarang kita ni dia banyak baca kitab, banyak guru dia. Sebagaimana saya selalu sebutkan. Jadi semua ilmu dia tu dia curahkan kat dalam kitab ni. Jadi banyak sekali kelebihan dan siapa yang baca kitab ini. Yang ketiga, bagi seorang yang selalu keluar hadas, daimul hadas. Daim tu masa lalu, hadas tu selalu batal wuduk. Macam orang kentut-kentut, ataupun orang perempuan darah istihadah, ya, darah penyakit, ataupun orang lelaki yang banyak keluar air kencingnya, tak banyak, setitis dua titis, itu namanya salasil baul, kencing-kencing, ya, dah ambil wuduk pun nanti kencing sikit, keluar satu titis, dua titis, itu namanya daimul hadas. Orang yang selalu dalam hadas, maka niatnya adalah supaya diperbolehkan salat, istibahatus salat. Itu bahasa Arab, istibahatus salat. Maknanya untuk memperbolehkan salat. Jadi kalau dia wuduk, aku berwuduk untuk membolehkan aku salat. Bukan aku berwuduk angkat hadas kecil. Tak, kau masih berhadas. Walaupun dah kentut, walaupun dah ambil wuduk, kentut juga. Walaupun dah ambil wuduk, nanti keluar lagi darah penyakit. Jadi kau masih berhadas. Habis nak niat apa? Untuk mengharuskan aku solat. Untuk mengharuskan. Sebenarnya dah tak boleh dah. Tapi kerana kau ada penyakit, diberikan kelonggaran, dimaafkan. Jadi niatnya aku berwuduk untuk mengharuskan aku solat. Nampak? Bukan angkat hadas kecil. Tak boleh. Tak boleh kita niat untuk angkat hadas kecil. Tidak sah jika diniatkan untuk mengangkat hadas kecil kerana dia selalu dalam keadaan berhadas. Baik, masuk kita dalam perkara di Denmark, di sunat-sunat ketika akan berwuduk. Apakah ada sunat-sunat dalam keadaan berwuduk? Ya, wallahu a'lam ya. Kita sampai muka surat 167 ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita berhenti di situ saja. Kerana saya ada sedikit perkara saya nak sambungkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah,
Nampaknya bab wuduk ni sangat penting sebab kita tiap-tiap hari 5 waktu kita solat. Jadi mestilah kita tahu dia hukum selok belok dia. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni dalam bulan Safar ya. Dalam bulan Safar kita ini insya-Allah pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang ni kita menyambut 1 Rabiul Awal. Hari bulan keputeraan Nabi kita Rasulullah SAW. Hari ini ialah 25 hari bulan Safar, hari Selasa. Dan besok adalah hari Rabu yang terakhir dalam bulan Safar. Jadi pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar ni adalah merupakan satu hari yang sangat-sangat penting untuk kita tahu apa yang kita lakukan. Kerana pada hari Rabu terakhir bulan Safar, ia adalah merupakan hari Allah Ta'ala turunkan musibah, turunkan bala. Jadi sebagaimana disebut oleh kitab alim-alim ulama kita, di antaranya kitab yang disusun dalam amalan salafus salih, amalan ulama-ulama yang salihin yang terdahulu, yang disusun oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus. Sama juga pengarangnya kitab fikih yang kita baca tadi. Pengarangnya sama. Beliau pun mengambil pada guru-gurunya jugalah ya. Dia mengatakan bulan Safar merupakan bulan kedua dari bulan-bulan hijrah. Disebutkan oleh para salafus salih bahawa pada hari Rabu terakhir di bulan inilah Allah Ta'ala menurunkan musibah yang akan terjadi dalam masa setahun. Maka sangat dianjurkan oleh para salafus salih untuk memperbanyak ibadah, zikir, juga selawat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan doa. Jadi pada hari Rabu terakhir bulan Safar, bila tu? Besoklah. Hari ni Selasa, besok Rabu. Maka pada hari Rabu besok ni Allah akan turunkan bala. Allah, bala sepanjang tahun punya bala akan diturunkan pada hari esok. Allahu Akbar. Ini pun dah bala dah, COVID-19 ni pun dah bala besar dah. Ya itulah tuan-tuan ya. Kita kalau mengikut sejarah kepada COVID-19 ni, dia mula bukan pada bulan tahun 2020 tak. Dia mula pada tahun 2019. Mula kecil-kecilan lagi daripada tahun 2019 pada bulan-bulan November dan Oktober. Ya, bukan pada bulan Disember. Disember tu dah mula melarat. Jadi tak mustahil pada bulan-bulan itulah, bulan Safar, Rabu terakhir, berlakulah apa yang kita sedang hadapi sekarang ini merata dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita semua tahu yang kita nak jauhkan diri kita pada balak. Siapa yang nak balak ustaz? Tak ada siapa nak. Boleh semua kita tak nak balak. Memanglah itu dia. Tetapi apakah dia amalan dia? Jadi dengarkan baik-baik. Salat sunat 4 rakaat. Dibuat salat sunat 4 rakaat. Dianjurkan untuk salat sunat 4 rakaat pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dan setiap rakaatnya membaca surah Fatihah sekali. Surah Al-Kawthar, Inna a'tainakal Kawthar 17 kali. Allah, 17 kali. Akan kira lah ya. Kemudian surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 5 kali. Nah, Qul A'udzu Birabbil Falaq sekali, Qul A'udzu Birabbin Nas sekali. Saya ulang sekali lagi. Jadi kita buatkan sembahyang sunat 4 rakaat. Nak sembahyang sunat tu nak niat apa ustaz? Niat saja aku sembahyang sunat 4 rakaat kerana Allah. Tapi tak boleh buat pada waktu haram. Waktu haram lepas asar sama lepas subuh sampai terbit matahari tak boleh kita sembahyang sunat. Kita sembahyang lepas terbit matahari, waktu duha, ataupun lepas zuhur, ataupun lepas maghrib ya. Jadi ini semua waktu yang tidak dilarang sembahyang sunat mutlak. Ini sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat yang tidak ada waktu. Jadi buat 4 rakaat. Boleh buat terus 4 rakaat 1 salam. Atau nak buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi yang baik 4 rakaat 1 salam. Jadi setiap rakaat dibacakan Fatihah 1 kali. Dan inna a'tainakal Kawthar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar 17 kali. Tuliskan ya, 17 kali. Siapa yang ada kitab ni alhamdulillah lah dah boleh baca. Maaf ya. Ini kitab lain tak ada. Ni kitab ni tak ada dalam tangan tuan-tuan ya. InsyaAllah kalau siapa nak beli kitab ni boleh order ya. Sama juga, penerbit dia pun sama juga ya.
Dan surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 5 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq sekali, Qul A'udzu Birabbin Nas sekali. Allah senangnya. Fatihah, Inna A'taina, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Allah tak susah. Cuma jumlahnya sajalah. Hanya Inna A'taina itu 17 kali. Setelah salam dari solat, maka dianjurkan untuk dibaca doa sebagai berikut. Doa ini panjang, taklah panjang mana sangat dia. Mungkin kalau kita baca tu selesailah dalam tak sampai 5 minit lah ya. Tapi doa ni saya akan masukkan dalam FB saya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukalah nanti FB, tengokkan apa yang doa selepas sembahyang 4 rakaat hari Rabu terakhir bulan Safar. Kita doa. Doa ini tak lain tak bukan melainkan doa minta lindung pada balak. Ya, minta jauhkan pada balak. Jadi itu doanya sangat-sangat mujarrab. Diriwayatkan barang siapa yang melakukannya, maka pada hari tersebut Allah SWT akan menjaganya dari segala musibah yang diturunkan dalam masa setahun. Sepanjang tahun ini punya musibah, semua Allah Ta'ala tahankan. Jangan kena pada orang tersebut. Itu tuan-tuan ya. Kita amalkanlah. Kalau siapa dapat buat. Alhamdulillah. Ustaz, ada orang kata ini bid'ah lah itu. Tak apalah, terserah. Ini bukan kita paksa. Ini pun kita tak kata wajib. Tapi ini satu amal. Kalau sekiranya tak betul pun kita dapat pahala. Tapi kalau betul, Alhamdulillah, dapat kita selamat pada segala musibah, balak, bencana. Ni pun dah balak dah kita sekarang ni pun ya. Dalam kitab Kanzun Najah wa Surur dijelaskan faedah telah menyebutkan oleh sebagian orang-orang makrifat yang ahli kasyaf, yang nampak benda-benda gaib, yang mutamakin, yang memang orang yang kuat hebatnya, mana para wali-wali Allah besar ni, bahawa setiap tahun akan turun 320,000 balak. Setiap tahun akan turun 320,000 balak. Allah. Dan semua itu akan turunnya pada akhir Rabu bulan Safar. Akhir Rabu the last Rabu bulan Safar. Kita ni sekarang ni last Rabu ni, besok ni. Ini tuan-tuan, 320,000 balak akan turun pada esok hari. Maka pada hari itu akan menjadi hari yang paling susah sepanjang tahun. Sepanjang tahun ini, itulah hari yang paling susah sekali, iaitu besok hari Rabu yang terakhir pada bulan Safar. Jadi kalau boleh pada besok hari Rabu yang terakhir bulan Safar, jangan kita buat program-program yang jauh-jauh, musafir jauh, ataupun perkara yang berat-berat. Kalau boleh kita tumpukan di rumah kita, sembahyang sunat, kemudian baca Yasin, kemudian baca selawat, nak minta Allah jauhkan pada balak. 320,000 balak turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Maka pada hari itu merupakan hari yang paling susah sekali. Sesiapa yang salat pada hari itu 4 rakaat, dibaca yang kita dah sebut tadi, kemudian membaca doa selepas salam, doanya akan nanti saya masukkan dalam FB nanti, insyaAllah. Allah pelihara dia dengan kemurahan Allah, dan sekalian balak-balak itu yang turunnya pada hari tersebut, Allah pelihara dia. Allah. Dan begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puannya. Ini bukan kata kutipan tepi jalan ni, orang biasa kutip. Tak, kita kutip kitab ulama. Dan diriwayatkan daripada ulama-ulama para arifin, orang yang makrifat, yang Allah Ta'ala bukakan kasyaf, mata dia nampak benda gaib. Ini kelebihan Allah Ta'ala daripada kekasih-kekasih Allah. Dan ada juga yang diamalkan oleh ulama kita setelah salat 4 rakaat dan berdoa seperti yang tercantum, maka dianjurkan untuk menulis ayat-ayat berikut ini pada bejana. Di dalam kita katakan piring ke, mangkuk ke kan. Tapi mangkuk piring itu yang putih saja, tidak ada kita katakan gambar-gambar ke apa ya, plain putih ya. Kita tuliskan tu dengan tanpa guna pakai titik baris, tak payah titik, tak payah baris. Kita tulis ayat daripada surah Yasin ayat 58, salamun qawlan mir rabbir rahim. Dan kita tulis ayat surah Saffat ayat 79, salamun ala nuhin fil alamin. Nah, kita tulis ayat yang 109 pada surah Saffat juga, salamun ala Ibrahim. Kita tulis kat kertas pun tak apa.
Salamun, kemudian pada ayat surah Saffat juga ayat 120, salamun ala Musa wa Harun. Dan pada surah As-Saffat juga ayat 130, salamun ala Ilyasin. Jadi ada 4 ayat daripada surah Saffat ya. Jadi surah Yasin ayat 58. Ya boleh catatlah ya, ayat 58 surah Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kemudian surah Saffat tu ada 4 ayat. Ayat 79, ayat 109, ayat 120, ayat 130. 4 ayat tu semua disebut salamun, salamun, salamun. Salam tu makna sejahtera lah. Nah, kemudian ayat 73 surah Az-Zumar. Az-Zumar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu ayatnya 173 surah Az-Zumar. Dan ayat Lailatul Qadar, inna anzalna kan? Ayat yang keempat sampai ayat kelima. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. InsyaAllah ini pun saya akan masukkan ke dalam FB saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh catatkan dalam kertas apa. Ada kertas, kemudian dimasukkan dalam bejana, dalam teko ke, dalam jug ke, bagi minum anak-anak isteri kita minum. InsyaAllah. Barang siapa yang melakukannya pada hari tersebut, pada hari Rabu besok, yang dituliskan 7 ayat ini, Allah akan menjaga dari segala bencana yang diturunkan dalam masa setahun. Ini pun satu amalan ya. Jika kita solat 4 rakaat, kita dah baca doanya, kemudian kita tuliskan 7 ayat ini, salamun ini, kemudian masukkan dalam bejana ataupun dalam cerik ke, kemudian kita bagilah anak isteri kita minum. Jadi kalau dakwatnya tu boleh kita gunakan dakwat yang tidak kita kata za'faran. Za'faran ni apa Ustaz? Dia satu bahan yang wangi tapi dia bukan dia boleh diminum. Za'faran ni orang buat untuk masak nasi biryani semua pakai za'faran. Tapi dia berwarna. Kita tulis dengan dia. Allah Ustaz, licin lah, kita tak tahu. Tak apalah, awak fotokopi sudah. Jadi keluarkan, ekstrakkan nanti daripada FB saya tu. Kemudian lepas tu fotokopi, masukkan kertas dia tu, masukkan dalam kita punya teko ke ataupun jug ke, air tu, minumlah anak-anak isteri kita ya. Allahu Akbar. Begitulah disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ya. Baik, kemudian doa bulan Safar itu telah kita sebutkan tadi. Doanya, dan kemudian kalau boleh juga kita amalkan, kita membaca surah Yasin. Baca surah Yasin sampai pada perkataan salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu selalulah sampai selalu baca tu tahulah ya. Ayat yang ke-58. Salamun qaulan mir rabbir rahim diulangkan dia 313 kali. Allah, banyaknya Ustaz. Jadi besok ni hari ibadat. Jangan dia sibuk dengan dunia. Kalaulah sekiranya, habis Ustaz saya kerja, ambil MC. Alamak Ustaz saya ambil MC. Tak apalah, ini kita nak buat perkara yang baik ini ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Sekarang pun kita tengah balak ni, nak minta jauhkan balak ni. Jadi kita amalkanlah. Usahalah sikit. Orang susah payah ni nak cari ubat sana, ubat sini, vaksin sana. Susah nak ambil ribu-ribu, juta-juta dolar nak ambil. Kita dengan amalan pun kita kata, alamak banyaklah, beratlah. Itu masing-masing lah. Itu terserah, saya pun tak boleh nak paksa kan. Cuma saya sampaikan saja. Baca Yasin, kemudian dalam sampai surat ayat Salamun qaulan mir rabbir rahim, diulangkan dia 313 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara dia daripada sekalian bala musibah sepanjang tahun ini yang nak diturunkan oleh Allah pada hari esok. Hari esok tu nak diturunkan. Jadi kita mintalah Allah jauhkan. Lepas daripada baca surah Yasin tu, kita bacalah doa dia tu tak panjang lah, tak sampai 2 minit selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat. Itu selawat yang biasalah kita baca. Tetapi ada sikit tambahan doa dan selesai.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi itulah sebagai tambahan dalam pelajaran kita. Banyak lagi lah kalau saya nak sebut sampai rasa cukuplah itu saja untuk kita punya panduan. Jadi besok kalau boleh hari Rabu, tak kira lah waktu bila, tetapi jangan waktu haram, sembahyang sunat 4 rakaat. Lepas sembahyang sunat 4 rakaat tu, kita doa dia, ada doa yang akan saya masukkan dalam FB saya. Dan kemudian lepas tu kita pun menuliskan 7 ayat yang sudah disebut tadi dan masukkan dalam tempayan masukkan dalam jug dan bagi anak isteri kita minum. InsyaAllah ya. Jadi dan kalau boleh baca Yasin sampai pada salam qaumir rahim, ulangkan 313 kali dan diikuti dengan doa selepas Yasin itu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah untuk kita pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah dengan nama-nama-Mu yang agung dan sifat-Mu yang mulia. Kami mohon padamu ya Allah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah kami, anak isteri kami, keluarga kami, saudara mara kami, sekalian mereka yang mengikuti pengajian ke dalam online ini ya Allah. Dan kaum keluarga mereka semua dan sekalian family kita dan kenalan kami. Dan sekalian kaum muslimin, muslimat daripada sekalian musibah, balak dan bencana ya Allah. Jauhkan kami dari sekalian balak yang kau nak turunkan pada esok hari ya Allah. Peliharalah kami daripada sekalian kesusahan dan kesempitan hidup dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan sekalian muslimin dan muslimat ya Rahman. Matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Berkatkanlah pengajian kami ini, jadikanlah ilmu yang kami belajar ini ilmu yang manfaat untuk menjadikan diri kami hamba yang kau ridai ya Rahman. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami ya Allah, penyakit saudara-mara kami, sahabat anda kami, murid-murid kami dan mereka yang mengikuti pengajian ini ya Allah. Dan kabulkanlah semua hajat-hajat kami, dan hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita akhir yang kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca. Sebenarnya yang kita baca doa pelindung ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ini pelindung daripada sekalian musibah juga. Tapi kita baca tiap-tiap hari lah. Tapi kalau kita baca amalkan besok hari yang kita sebut, dia memelihara kita sepanjang tahun. Itu bezanya. Jadi kalau siapa-siapa amalkan doa pelindung ni, Allah pelihara daripada segala musibah. Kalau dia baca petang, Allah lindung sampai ke pagi. Kalau dia baca pagi, Allah lindung sampai ke petang. Itu doa pelindung. Mari kita baca selawat. Selawat yang kita baca ini, siapa baca amalkan 10 kali setiap hari, maka Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW sambut mayat dia dalam kubur. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya syorkan supaya tuan-tuan dan puan-puan masuk join dalam app Ustaz TM Fauzi dalam Telegram. Dalam Telegram, app Telegram, application Telegram, saya telah buka satu app ataupun satu group yang dinamakan add to A yang belok, kemudian T Ustaz UST TM Fauzi FOUZY. Jadi saya apa-apa announcement saya, apa-apa amalan yang saya sebut tadi pun saya akan masukkan situ direct. Ustaz saya tak ada Telegram. Kena apply for application-nya lah. Ya, kena buka tempat dia punya application untuk apply ke Telegram. Lepas tu cari Ustaz UST TM Fauzi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apa-apa maklumat yang saya sampaikan pun saya boleh sampaikan direct ke situ, jadi tuan-tuan boleh dapat langsung. Ya, kalau nak buka FB kadang tak ada FB ataupun susah. Dan semua kita punya ceramah-ceramah kita, link kita akan kita paskan, forwardkan dalam kita punya channel tersebut, ya. Jadi itulah untuk pengetahuan para jemaah sekalian, ya. Boleh masuk, tak payah saya masukkan. Tuan-tuan sini masuk Telegram, cari UST TM Fauzi, maka tuan-tuan sini boleh join in, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah bersedekah. Besok bagus kalau kita sedekah, sebab sedekah ni menjual kepada balak, ya. Jadi kalau kita nak bersedekah untuk masjid dan untuk orang fakir miskin dan juga untuk kita katakan madrasah, ya, yang sekarang kami sedang bangunkan 3 buah madrasah yang sedang kami bangunkan di Cambodia. Ialah kita bantu orang susah, tuan-tuan, ya, saudara-saudara Islam kita. Dan sampai nak keluarkan zakat, insya-Allah semua tu akan kita salurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk Allah jauhkan kita dan payungkan kita daripada segala musibah, balak dan bencana, insya-Allah, dan kabulkan semua hajat-hajat kita. Sekian saja saya akhiri dengan mohon maaf dalam apa-apa kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kuatnya. Kelas.